Memang Ukraine suka membuat pilihan yang sensasi tentang cara menyakiti Kremlin. Tetapi seperti mana terdapat banyak detik penting sebelum ini, Kiev sekali lagi sedang sampai ke titik penentuan tentang apa yang perlu dilakukan dengan kempen udaranya. Yang menjadi pertaruhan adalah beberapa mata peratus daripada KDNK Rusia, kestabilan politik di dalam Moskow. Mungkin juga keupayaan Ukraine sendiri untuk meneruskan operasi ofensif dan sama ada askar barisan hadapan boleh makan atau tidak. Jadi hari ini, saya ingin membincangkan 4 pilihan paling jelas yang ada ketika Ukraine mempertimbangkan langkah seterusnya dalam kempen udaranya. Dan untuk memperjelaskan lagi topik ini, saya bercakap tentang perkara yang mungkin berlaku dalam tempoh sebulan akan datang atau sekitar itu. Sekatan ini menghalang serangan terhadap bekaran kuasa dan pemanasan domestik Rusia untuk secara literal membekukan musuh. Saya pasti kita akan membincangkan pilihan itu dalam format yang berbeza tidak lama lagi. Apa-apa pun, yang tinggal ialah pilihan berikut. 1. Tingkatkan tekanan ke atas kilang penapisan Rusia. 2. Luaskan serangan ke atas Wildberries. 3. Beralih kepada kempen melumpuhkan keupayaan serangan dan sasarkan peluru berpandu balistik milik Rusia sendiri. Untuk pilihan terakhir, kita akan membincangkan bekalan makanan Rusia. Satu topik yang kurang mendapat perhatian walaupun terdapat serangan yang disyaki sebelum ini. Kemudian saya akan memberi nota ringkas tentang bagaimana perbualan ini sebenarnya adalah mukadimah untuk mesyuarat strategi yang lebih sensitif yang sedang diadakan oleh Kremlin sekarang. Tetapi perkara pertama untuk hari ini ialah loji penapisan Rusia dan infrastruktur minyak lain. Dan walaupun ini mungkin kelihatan seperti pilihan yang jelas, memandangkan ia telah menarik perhatian semua orang selama lebih setahun, terdapat beberapa nuansa tentang apa yang sedang berlaku. Lihatlah berita terkini ini. Drone Ukraine menyerang sebuah loji penapisan utama Rusia 800 batu jauhnya atau kira-kira 1,300 km dari sempadan. Ia adalah satu peristiwa besar dengan 82 saluran melaporkannya dalam masa 5 jam selepas berita itu tersebar. Tetapi, biar saya tunjukkan kepada anda beberapa manfaat mempelajari tentang cerita itu melalui penaja video hari ini, Ground News. Malah hanya dengar ringkasan cerita di bawah pun sangat penting. Memandangkan tajuk media moden kini cenderung kepada naratif yang mengelirukan dan umpan klik. 2.7% daripada jumlah kapasiti penapisan. Ingat fakta ini untuk kemudian. Tetapi Ground News juga membolehkan anda tahu, membaca artikel dari pelbagai sumber dan mendalami lagi topik tersebut. Dari segi keluasan, Ground News membantu anda dengan ciri titik buta mereka. Kisah-kisah yang satu pihak spektrum politik tidak liputi. Oh ya, ini adalah China membeli sebuah bangunan yang terletak beberapa langkah dari Rumah Putih. Bukannya China membeli tangga yang berasal dari Rumah Putih. Dan jika itu bukan alasan untuk membaca lebih daripada tajuk asal saluran berita, saya tidak tahu apa lagi. Dan dengan pergi ke ground.news/lines on maps atau mengimbas kod QR di skrin anda boleh dapatkan potongan hebat sebanyak 40% untuk plan Vantage yang memberikan anda akses kepada semua ciri-ciri ini dan banyak lagi. Tetapi malangnya, tiada pemilikan fizikal anak tangga dari Rumah Putih. Walau bagaimanapun, terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video hari ini. Apa-apa pun, hujah yang menggoda untuk menentang kilang penapisan ialah pulangan marginal yang semakin berkurangan. Sudah tentu, kerosakan sedang terkumpul. Tetapi untuk mencapai sasaran baru menjadi lebih sukar kerana anda perlu mula merentasi negara terbesar di dunia. Lebih baik mencari sesuatu yang baru dalam jarak peluru berpandu dan drone semasa dan tanpa begitu banyak pertahanan yang sudah dipasang. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekurangan dengan hujah ini. Pertama sekali, Rusia boleh membaiki loji penapisan dengan lebih cepat daripada yang dijangka. Malangnya bagi Ukraine, sasaran yang paling mudah selalunya juga yang paling senang dibaiki. Keadaan menjadi lebih sukar apabila drone telah menyebabkan sebahagian besar kerosakan dan drone menawarkan kuasa tembakan yang kurang berbanding peluru berpandu sebenar. Tetapi masalah yang lebih besar dalam sistem ini ialah lebihan kapasiti. Anda akan melihat tajuk utama yang sensasi seperti Ukraine melumpuhkan 38% kapasiti penapisan Rusia. Baiklah, walaupun anda anggap semua yang diserang benar-benar tidak beroperasi, kapasiti bukanlah pengeluaran dan pengeluaran adalah metrik utama. Sebelum kempen serangan itu, kira-kira 1/5 kapasiti penapisan Rusia tidak digunakan. Sebahagiannya untuk merehatkan peralatan lama dan sebahagiannya kerana kekurangan minyak mentah. Jadi, selain daripada kemenangan propaganda untuk Ukraine, kesan utama awal serangan itu adalah mengalihkan beban kerja kepada kapasiti lebihan. Kos sebenar adalah pada pembaikan dan mencari jalan untuk mengatur semula logistik rangkaian minyak. Jadi, di mana anda pada mulanya melihat kekurangan bahan api,
Ia adalah kerana kru logistik gagal, bukan kerana Rusia kekurangan kapasiti pengeluaran. Masalah sebenar timbul apabila Ukraine mula memperluaskan serangan ke atas kilang penapis ke sasaran yang lebih jauh di pedalaman. Sekarang Rusia sebenarnya berdepan dengan kekurangan sebenar. Namun, Ukraine tidak boleh terus melangkau ke langkah ini serta-merta kerana serangan udara yang lebih dalam memerlukan keyakinan yang lebih tinggi bahawa pertahanan udara tidak akan menembak jatuh semua drone dan peluru berpandu yang masuk. Memandangkan kita akhirnya telah memasuki fasa itu, hujah untuk terus menyerang kilang penapisan ialah Ukraine baru sahaja mula meraih ganjaran sebenar daripada kempen tersebut. Kita tidak menghadapi masalah pulangan marginal yang semakin berkurangan. Jadi, mengapa perlu berhenti? Satu perkara terakhir mengenai minyak. Dan selari dengan tema, jangan sekadar membaca tajuk utama. Pilihan ini tidak bercanggah dengan dasar Amerika Syarikat. Mungkin anda telah melihat laporan bahawa Vance campur tangan untuk menghentikan serangan Ukraine ke atas kapal tangki minyak. Ya, betul. Tetapi itu mengabaikan persoalan penting, iaitu kapal tangki yang mana? Dan jawapannya ialah, kapal tangki bukan Rusia yang membawa minyak dari Kazakhstan ke pasaran antarabangsa melalui saluran paip yang melalui Rusia. Ini menimbulkan masalah untuk syarikat-syarikat resis yang menyewa kapal tangki untuk minyak itu. Kestabilan harga minyak untuk pasaran barat yang secara umumnya bergantung kepadanya dan usaha lebih meluas barat untuk menolak Kazakhstan keluar dari Pakatan Rusia. Yang penting, pentadbiran Biden menasihatkan supaya tidak menyerang bukan sahaja minyak Kazakhstan ini, tetapi juga mana-mana bahagian operasi minyak Rusia. Sebaliknya, hari ini, Ukraine boleh terus menyerang pelbagai sasaran lain mengikut dasar sekatan yang dipersetujui di peringkat antarabangsa dan tidak terlibat dalam pertelingkahan dengan pentadbiran Trump. Kedua dalam senarai dan juga dalam tema mengekalkan status quo ialah memberi tumpuan kepada hub pengedaran runcit dalam talian. Sekarang saya boleh saja menyebut Wildberries kerana kebanyakan orang sudah tahu bahawa syarikat yang dinamakan buah itu adalah setara Amazon di Rusia. Dan jika anda tidak tahu, adakah anda perasan bagaimana saya menulis skrip ini untuk secara semula jadi menjelaskan perkara itu? Tetapi, saya tidak mahu menghadkan perbincangan ini kepada satu syarikat sahaja. Namun jika hanya fokus pada Wildberries, Ukraine masih banyak lagi yang boleh dilakukan kerana kesan pulangan berkurangan di sini sekali lagi tidak begitu besar. Ingat perkara ini untuk kemudian. Hub Wildberries direka untuk beroperasi secara bebas antara satu sama lain. Jadi jika anda meletupkan salah satu daripadanya, anda menyebabkan kerosakan yang besar. Anda juga mungkin menjadikan fasiliti itu musnah sepenuhnya. Berbeza dengan apa yang berlaku pada loji penapisan. Tetapi anda tidak mengganggu keupayaan hub lain untuk beroperasi selagi pesanan terus masuk dan peruncit terus menjual di pasaran Wildberries. Keburukan untuk Ukraine di sini ialah satu hub pengedaran tidak bernilai berlipat kali ganda daripada nilainya sendiri. Kelebihannya ialah setiap hub pengedaran yang anda serang adalah hampir sama nilainya dengan yang sebelumnya. Satu-satunya kekangan ialah kehilangan keyakinan terhadap syarikat itu sendiri dan saiz gudang-gudangnya. Wildberries cuba untuk memperbesar operasi mereka sebanyak mungkin, tetapi beberapa gudang mereka lebih besar daripada yang lain. Jika masih ada ruang untuk meluaskan sasaran di sini, sasarannya ialah pesaing utama Wildberries, Ozon. Secara umumnya, Ozon kekal di luar senarai sasaran Kiev, kecuali beberapa pengecualian yang agak samar. Kebakaran gudang pada 24 Julai yang mungkin hanya kerosakan sampingan akibat serangan ke atas Wildberries yang berdekatan dan sesuatu pada 31 Julai yang Ukraine anggap sebagai serangan sengaja yang juga menyasarkan fasiliti Wildberries di kompleks industri yang sama, tetapi menurut Ozon, ia tidak menyebabkan sebarang kerosakan. Sekarang, Ukraine tidak menahan diri di sini kerana murah hati atau sebagai ganjaran kerana Ozon tidak menjual peralatan dwiguna yang sama seperti Wildberries. Sebenarnya, dalam petisyen awam untuk membeli bekalan bagi askar yang dikerahkan, pautan Ozon adalah hampir sama kerap dengan pautan Wildberries. Sebaliknya, ini sekali lagi berkaitan dengan model perniagaan. Ozon telah memberi tumpuan kepada lebih banyak gudang yang lebih kecil. Tetapi secara terus terang, mereka bukanlah sasaran yang baik untuk Ukraine, seperti kemudahan Wildberries yang luas itu. Walau bagaimanapun, anda boleh bayangkan bahawa jika Ukraine memusnahkan cukup banyak tapak Wildberries, maka sasaran Ozon yang lebih kecil akan menjadi pilihan terbaik seterusnya. Pilihan nombor 3 ialah membuat usaha bersungguh-sungguh untuk menyerang pengeluaran peluru berpandu balistik Rusia sendiri. Dan Kiev mungkin tidak mempunyai banyak pilihan di sini. Anda mungkin sudah mendengar daripada saya atau dari tempat lain tentang kekurangan besar pertahanan peluru berpandu di Ukraine. Kadar pemintasan drone masih kelihatan baik, tetapi pemintasan peluru berpandu telah merosot dengan teruk disebabkan kekurangan Patriot. Di mana kita tinggalkan perbualan ini sebelum ini ialah kemungkinan Ukraine perlu memilih antara meneruskan serangan ke atas sasaran sedia ada
atau beralih kepada menyasarkan pengeluaran peluru berpandu Rusia. Muncullah klise songsang bahawa pertahanan terbaik ialah serangan yang baik. Dari segi perkiraannya, tindak balas reaktif di sini tidak menguntungkan. Dalam satu temu bual di CNN, Zelensky berkata bahawa Ukraine mempunyai kira-kira 60% kurang pemintas berbanding tahun lalu, manakala Rusia melancarkan kira-kira 2 kali ganda lebih banyak peluru berpandu balistik. Angka-angka ini lebih kurang selari dengan anggaran pihak ketiga. Ini adalah sebahagian daripada kempen lobi Zelensky untuk mendapatkan lebih banyak pemintas Patriot. Beliau seterusnya berkata bahawa 5% daripada simpanan Amerika Syarikat akan membantu Ukraine menghadapi musim sejuk dan 10% akan memusnahkan semua peluru berpandu Rusia. Sekarang, saya tidak ragu bahawa Ukraine akan lebih baik jika mendapat lebih banyak sistem Patriot. Namun, angka-angka ini tidak masuk akal. Pendekatan yang semata-mata bertahan tidak berkesan. Rusia kini melancarkan lebih daripada 100 peluru berpandu balistik setiap bulan. Secara optimis, Amerika Syarikat masih mempunyai 1,000 pemintas Patriot dalam inventori mereka. Sekali lagi, secara optimis, dengan andaian nisbah pemintasan 1 lawan 1, itu hanya cukup untuk menampung peluru berpandu selama sebulan sahaja, paling maksimum. Sesuatu perlu dilakukan terhadap angka di pihak Rusia untuk memastikan perkara ini berjaya. Pertimbangan yang perlu dibuat oleh Ukraine ialah sama ada negara itu mampu menanggung korban awam demi memburukkan lagi masalah politik Rusia. Ini boleh dilakukan. Kematian orang awam akibat senjata-senjata ini mungkin mencecah ratusan setakat tahun ini. Kadar itu semakin meningkat dan berapapun jumlah kematian orang awam tetap tidak baik. Tetapi itulah realiti politik yang dihadapi oleh Ukraine. Untuk menambah lagi kerumitan, Rusia mungkin sedang memaksa Ukraine bertindak dengan meningkatkan serangan ke atas kemudahan pengeluaran senjata. Betul, Putin sedang memburu teknologi ketenteraan. Dan walaupun ayat terakhir itu sangat menarik, jika anda sudah tiada peluru berpandu untuk ditembak, maka anda tiada dilema. Sebenarnya, anda langsung tiada apa-apa untuk dilakukan. Dan oleh itu, timbul keperluan untuk teknologi ketenteraan Ukraine memburu pemburu teknologi ketenteraan Rusia. Keburukan di sini memang banyak. Pertama, kemudahan pengeluaran biasanya terletak jauh. Oleh itu, sangat memudahkan apabila Ukraine telah melemahkan pertahanan udara Rusia terlebih dahulu. Jika tidak, ini mungkin langsung bukan satu pilihan. Kedua, kemudahan pengeluaran itu diperkukuhkan. Bukan sahaja atas sebab ini, tetapi juga kerana bangunan-bangunan tersebut perlu tahan letupan dari dalam sekiranya berlaku kemalangan. Ini menjadi lebih penting untuk isu ketiga. Tidak kira siapa yang sebenarnya menembaknya, Korea Utara membekalkan peluru berpandu kepada Rusia. Tiada kemenangan mudah yang boleh dicapai dengan jarak sebegitu. Anda tidak boleh sekadar menghantar quadcopter dengan bot berhampiran semenanjung Korea, seperti operasi Spiderweb. Anda perlukan kuasa tembakan sebenar. Oleh itu, kita kembali kepada perbualan lama kita tentang keperluan memburu pelancar, sama seperti yang penting untuk menguasai ruang udara dalam Perang Iran. Akhir sekali, kita ada logistik makanan. Dan saya simpan ini untuk akhir kerana di sinilah terletaknya paling banyak unsur intrik. Jika kita undur semula ke permulaan kempen Walberis dalam gelombang serangan kedua pada 22 Julai, drone Ukraine telah menyerang kilang pemprosesan daging Mirator di Bryansk. Sama seperti dahulu, sehingga hari ini masih tidak jelas sama ada ini adalah serangan yang disengajakan. Kadang-kadang, drone tersasar dari laluan. Sistem anti pesawat yang, percayalah, masih wujud di dalam Rusia juga boleh menyebabkan drone terhempas di lokasi yang salah. Mengapa ia kelihatan disengajakan adalah hujah dwiguna yang sama yang digunakan oleh Ukraine untuk membenarkan serangan Wildberry. Yuritorg adalah salah satu pembekal daging terbesar di Rusia. Sebahagian daripada produk daging itu dihantar kepada tentera Rusia. Dan memandangkan serangan itu berlaku di sebuah oblast sempadan adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa Ukraine mungkin cuba untuk memutuskan bekalan kepada logistik Rusia di kawasan tersebut. Tetapi kemudian masa berlalu dan tiada sebarang susulan. Jadi mungkin ia adalah satu kemalangan. Mungkin ia disengajakan, tetapi juga sengaja dilakukan sekali sahaja. Atau mungkin serangan Wildberry telah begitu berjaya sehingga Ukraine memutuskan untuk menangguhkan pilihan-pilihan lain. Apa yang penting dalam strategi berpotensi ini, tetapi sering tidak dibincangkan, ialah sistem pengagihan makanan adalah bertentangan dengan model Wildberries. Ingat bahawa hub pengagihan gaya Amazon beroperasi hampir secara bebas antara satu sama lain. Jadi jika anda menyerang satu, yang lain tetap beroperasi. Dan adalah mungkin untuk mengalihkan pengantaran dari hub yang tidak terjejas. Anda hanya perlu melakukan perjalanan yang lebih jauh. Pengeluaran dan pengedaran makanan tidak berfungsi seperti itu. Kebanyakan barangan ini mudah rosak. Jika anda musnahkan satu gudang, peruncit akhir tidak boleh sekadar beralih ke pusat pengedaran lain.
Bukan tanpa perlu membuat pengiraan logistik yang rumit untuk memastikan semuanya sampai ke lokasi penghantaran sebelum makanan itu rosak. Tidak kira bahawa perniagaan makanan mempunyai margin keuntungan yang rendah. Jadi menambah 100 km tambahan untuk penghantaran pun boleh menyebabkan semuanya rugi. Intinya, serangan terhadap kilang penapisan dan wild berries memerlukan tahap ketepuan tertentu untuk menyebabkan kekacauan pada sistem secara keseluruhan. Itu tidak benar untuk industri makanan. Oleh itu, terdapat nilai marginal yang lebih besar di sini untuk Kiev meletakkan beberapa telur dalam bakul ini bagi menghalang Rusia daripada menghasilkan telur di merata tempat. Perkara penting di sini ialah Ukraine perlu benar-benar menekankan naratif dwiguna untuk mengelakkan kritikan terhadap kemudaratan kepada orang awam. Ini telah berjaya untuk naratif dengan wild berries, walaupun terdapat persoalan tentang perkadaran dengan masih tiada sebarang aduan daripada pemimpin barat. Kita perlu tunggu dan lihat sama ada trend itu akan berterusan jika Ukraine memilih jalan ini. Ia akan menjadi lebih mudah untuk itu berjaya jika Ukraine mengehadkan serangan terhadap kemudahan pemprosesan makanan di oblast sempadan sahaja, berbanding contohnya menyerang satu di Moskow. Biar saya akhiri di sini dengan sedikit kelainan pada ayat penutup kita. Ya, kita ada 4 pilihan di atas meja. Tetapi saya teringat di sini tentang algoritma pertahanan lama. Jika kita mampu membincangkan apakah insentif utama di sini, maka sudah tentu Kremlin juga boleh memikirkannya. Dan orang-orang di sana juga mempunyai keupayaan untuk memperuntukkan sumber pertahanan bagi mengimbangi kelemahan mereka. Kesannya, ini telah menjadi sekadar perbincangan tentang bagaimana Ukraine dan Rusia sepatutnya mengira faedah dan risiko yang berkaitan dengan setiap strategi tersebut. Mencuba untuk menentukan yang mana satu benar-benar akan berlaku adalah mustahil bagi kami. Rusia akan cuba mengimbangi kelemahannya di antara pilihan-pilihan ini, membiarkan sedikit maklumat dalaman di kedua-dua belah pihak untuk menentukan apa yang berlaku dalam praktiknya. Terutamanya apabila ia berkaitan dengan perkara yang langsung tidak terlintas di fikiran kami semasa kami memikirkan tentang kawasan panas yang berpotensi. Tetapi ia sememangnya satu teka-teki yang menarik. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video hari ini. Pergi ke ground.news/lines on maps atau imbas kod QR di skrin anda untuk jimat 40% pada pelan Vantage. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.